Kita juga masih bersama dengan Profesor Madia Dr. Izani Muhammad Zain, iaitu beliau merupakan Profesor Madia di Fakulti Ekologi Manusia Universiti Utara Malaysia UPM. Okey Dr. Izani, saya nak tanyakan pula ya mengenai tadi kita dah cakap mengenai Perlis juga sebentar tadi bersama dengan rakan tugas. Sekarang ni saya nak bawa kita punya discussion kepada negeri Pulau Pinang. Dan negeri Pulau Pinang sebelum ini kita lihat ya ini merupakan sebuah negeri penting ya pada awal tahun 2000 di mana ketika itu Barisan Nasional merupakan sebuah parti yang cukup masih lagi satu buah parti yang masih lagi kuat ya pada ketika itu pada awal tahun 2000 dan antara kawasan yang dipegang oleh BN dan juga UMNO pada ketika itu seperti Kepala Batas, Tasik Gelugor dan juga beberapa lah kawasan lain di Pulau Pinang, dan PKR juga di Pematang Pauh juga merupakan kawasan tradisi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim berpindah ke Port Dickson, ada pula Nurul Izzah bertanding di situ. Tapi pada PRU ke-15 ini menyaksikan perubahan yang cukup signifikan di mana ketiga kerusi yang saya katakan tadi iaitu Kepala Batas, Tasik Gelugor dan Pulau Pinang, Pematang Pauh jatuh kepada Perikatan Nasional. Apa kita boleh faham daripada data terbaru ni? Okey, sebenarnya dalam pilihan raya yang umum yang ke-15 ini, kita dapat melihat kebangkitan Perikatan Nasional bukan saja di Pulau Pinang tetapi di negeri-negeri yang lain. Sebelum saya mengulas di Pulau Pinang, saya nak bagi satu contoh bagaimana calon Perikatan Nasional boleh memenangi Parlimen Al-Usta di Kedah, satu kawasan parlimen, kawasan bandar, tetapi dimenangi oleh Perikatan Nasional, dan ini satu perkara yang sangat luar biasalah bagi sejarah pilihan raya kita, dan sudah tentu Pulau Pinang adalah sebuah negeri yang menjadi fixed deposit bagi Pakatan Harapan. Berdasarkan rekod saya, Pakatan Harapan memenangi 10 daripada 13 kerusi parlimen, tetapi Pakatan Harapan terlepas beberapa kerusi parlimen yang paling disebut-sebut ialah Parlimen Pematang Pauh yang merupakan kawasan parlimen tradisi Anwar Ibrahim dan juga pilihan raya Parti Keadilan Rakyat PKR sejak 1999 lagi. Dan jadi ini juga membuktikan bahawa Pakatan Harapan juga bukanlah suatu pakatan yang kebal dan ia boleh dilawan dan ditebusi oleh Perikatan Nasional, dan kita tahu bahawa di kawasan-kawasan yang dimenangi oleh Perikatan Nasional ini, kawasan-kawasan ini mempunyai pengundi Melayu yang tinggi, dan sudah tentu seperti mana yang saya nyatakan tadi, gelombang pengundian kepada Pakatan Perikatan Nasional, kita dapat melihat bagaimana Perikatan Nasional itu dilihat sebagai satu gabungan yang selamat untuk dipilih oleh pengundi yang kurang risikonya dan masih lagi dapat mengekalkan kestabilan dalam negara kita. Jadi bagi saya bukan saja di Pulau Pinang tetapi kebangkitan Perikatan Nasional ini dapat dilihat di negeri-negeri lain juga. Saya nak tanya juga secara spesifik ya mengenai PKR dan kekalahan PKR di kawasan Kubu Kuat iaitu di Pematang Pauh, kerana kawasan Pematang Pauh ini memang ditandingi oleh sebelum tahun 1999 lagi dipegang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu bersama dengan UMNO. Kemudiannya Datuk Seri Anwar Ibrahim, kemudiannya Datuk Seri Wan Zizah, dan setelah itu anaknya pula Nurul Izzah Anwar. Jadi apa mesej yang boleh PKR belajar susulan daripada kekalahan Nurul Izzah Anwar di Pematang Pauh pada PRU 15 ni? Jadi saya fikir PKR mendapat beberapa pengajaran lah. Pertamanya, PKR tidak ada lagi kawasan yang selamat yang kebal bagi PKR, kerana kawasan yang selamat sebelum ini boleh ditembusi oleh pihak lawan.
Dan mungkin juga ia juga mungkin ada faktor peribadi di mana PKR sebenarnya telah menghantar Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka meletakkan Datin Seri Wan Azizah di Parlimen Bandar Tun Razak dan anaknya pula di Permatang Pauh. Jadi mungkin mereka pengundi melihat is too much politik kekeluargaan ini dan seseorang perlu dikorbankan, dan kita tak nafikan bahawa Nurul Izzah seorang ahli parlimen sebelum ni yang sangat berpotensi dan ada masa depan, tetapi saya percaya pemilihan dan keputusan di Pematang Pauh ini mungkin ada faktor-faktor tempatan kerana Nurul Izzah ini dia kebanyakan masanya di Kuala Lumpur dan juga mungkin pengundi melihat tak semestinya calon luar, calon yang favourite kegemaran boleh mengekalkan kemenangan dalam pilihan raya inilah. Ini yang saya nampak, dan sudah tentu PKR perlu mengambil pengajaran. Mereka tidak boleh take for granted walaupun kawasan-kawasan parlimen tertentu itu adalah kawasan kubu kuat mereka. Tadi kita katakan mengenai faktor PN, Perikatan Nasional, sebagai safe choice atau pilihan yang selamat bagi kebanyakan pengundi. Tetapi adakah ini juga bakal menjadi pilihan sementara untuk Perikatan Nasional? Adakah trend ini akan berkekalan sehingga PRU yang seterusnya, Doktor? Saya suka dengan soalan tu kerana saya nak bagi satu contoh lah. Semasa pilihan raya 1999 ketika itu PAS mendapat 27 kerusi, kerusi yang terbanyak pernah mereka capai sebelum itu. Tetapi pada pilihan raya 2004 PAS hanya menang 7 kerusi parlimen saja. Dan ini membuktikan bahawa sokongan itu bersifat sementara. Dan secara rasionalnya saya melihat pilihan rakyat kepada gabungan Perikatan Nasional ini hanyalah lebih menjurus kepada kepada pilihan yang selamat. Kalau kita lihat tidak ada satu faktor yang besar kenapa Perikatan Nasional ini mendapat pilihan. Kalau dari segi manifestonya, saya tak nampak pengundi memilih Perikatan Nasional ini disebabkan manifesto ataupun perjuangan mereka kerana dalam kempen pilihan raya kali ini saya tidak nampak manifesto itu menjadi kandungan utama kempen-kempen ahli-ahli politik. Malah Perikatan Nasional berkempen menggunakan isu-isu nasional dan tidak banyak menjurus kepada apa tawaran yang mereka nak buat berdasarkan manifesto mereka. Jadi saya tidak nampak sokongan pengundi kepada Perikatan Nasional ini berdasarkan tawaran dan juga manifesto, tetapi lebih kepada gelombang di mana pengundi sudah tidak mahu mengundi Pakatan Harapan dan mereka masih ragu-ragu, tidak yakin dengan Barisan Nasional, maka mereka memilih Perikatan Nasional. Jadi saya nampak ini bersifat sementara dan ia mungkin boleh berubah kerana sokongan ini mungkin dia hanya pindah ke satu tempat dan ke satu tempat yang lain dan ia mungkin kembali ke tempat asalnya. Jadi ini berdasarkan sejarah kerana walaupun sesebuah gabungan parti itu memenangi sokongan yang besar dalam pilihan raya, tetapi faktor kemenangan itu boleh dilihat secara tuntas. Adakah disebabkan tawaran manifesto ataupun disebabkan gelombang yang berlaku di mana pengundi inginkan pilihan yang lebih selamat, yang tidak perlu fikir panjang. Itulah gabungan yang boleh dijadikan sebagai kerajaan. Baik. Prof, terima kasih banyak kerana sudi bersama saya dan Syafizan pada malam ini. Kita harap dapat bersembang dengan Prof lagi kerana macam Syafizan cakaplah, masa masih lagi panjang sehingga kita mendapatkan keyakinan pembentukan kerajaan pada hari esok, insya-Allah. Terima kasih Prof.